Baik, pusingan yang ketiga, kita teruskan lagi dengan ulasan dari sudut terjemahannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Wal 'adiyati dhabha. Demi. Okey, kalau ingat lagi saya sebut wadduha kan. Demi ni maksudnya sumpah. Allah bersumpah dengan menyebut demi kuda perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya. Nak beritahu kuda perang yang tangkas berlari ini Allah Taala jadikan sebagai lafaz sumpahnya. Falmuriyati qadha, serta mencetuskan api daripada telapak kakinya. Begitu lajunya larian yang dibawa oleh kuda perang tadi. Falmughirati subha, lalu meluru menyerbu musuh pada waktu subuh. Fa'atharna bihi naq'a, sehingga menghamburkan debu pada waktu itu. Ialah bila dia berlari pantas dekat tempat yang berpasir berdebu kan, jadi debu pun naik ke udara. Okey. Fawasatna bihi jam'a, lalu menggempur ketika itu di tengah-tengah kumpulan musuh. Kuda-kuda perang ni masuk dalam medan perang, bertempur di tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana li rabbihi lakanud. Lalu Allah nak beritahu apa? Lepas Allah bersumpah tadi, Allah nak mengatakan sesungguhnya manusia itu sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya. Wa innahu ala dhalika lasyahid. Dan sesungguhnya ia dengan bawaannya menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian. Maknanya manusia itu sendiri pun memang mengaku betapa manusia itu adalah sangat tidak bersyukur dengan nikmat Tuhan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta secara tamak haloba. Sifat manusia itu selain daripada dia tak bersyukur, dia juga sangat sayangkan harta sehingga tamak dengan harta-harta yang ada. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Lalu Allah tanya, patutkah manusia itu bersikap berdemikian, bersikap tak bersyukur, kemudian bersikap tamak? Tidakkah manusia tahu bagaimana keadaan ketika dibongkarkan segala yang ada dalam kubur nanti? Maknanya nanti dia tak tahu ke yang dia nanti daripada dalam kubur dibongkarkan dalam keadaan sehelai sepinggang, tak ada apa-apa pun. Kemudian akan ditunjukkan amalan-amalannya nanti. Wa hussila ma fis sudur, dan dikumpulkan serta didedahkan segala yang terpendam dalam dada-dada manusia nanti. Bila dah dibongkar keluar daripada kubur, dihalau ke padang mahsyar, waktu tu akan ditunjukkan amalan dan juga apa saja yang pernah dilakukan di dunia. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka maha mengetahui dengan mendalam tentang balasan yang diberikannya kepada mereka pada hari itu, pada hari mereka dikumpulkan nanti. Okey, sampai sini dulu. Baik, jadi kita masuk semula ke bahagian yang seterusnya, yang terakhir, iaitu bahagian tafsir Al-Quran atau isi penting. Yang pertama sekali, maksud atau pengertian Al-Adiyat. Nama surah kita Al-Adiyat. Maksudnya apa? Iaitulah kuda perang. Iaitulah kuda perang. Baik, apakah atau berapakah bilangan ayat dalam surah Al-Adiyat? Okey, kalau tengok kat sini ada 1 sampai 11. Okey, jadi jawapannya ada 11 ayat dalam surah Al-Adiyat. Baik, nyatakan tema berkaitan dengan surah Al-Adiyat. Okey, antara yang boleh kita sebutkan berkaitan dengan tema, surah Al-Adiyat menceritakan tentang kuda perang yang tangkas berlari. Ataupun surah Al-Adiyat menerangkan tentang sifat manusia yang derhaka. Ataupun surah Al-Adiyat menceritakan tentang orang yang tidak bersyukur akan nikmat Allah. Okey. Kemudian di manakah turunnya surah Al-Adiyat? Maka jawapannya turun di
di Mekah ataupun di Makkah. Yang terakhir sekali, dua pengajaran yang kita boleh dapat daripada surah Al-Adiyat antaranya ialah yang pertama, menanam semangat untuk berjuang mempertahankan agama dan negara. Daripada cerita pasal sumpah dengan lafaz kuda perang tadi tu menggambarkan kita perlu menanam semangat untuk berjuang mempertahankan agama dan negara. Baik, kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala juga bersumpah dengan kuda perang bagi menunjukkan sifat-sifat keji yang terdapat pada orang yang kufur terhadap nikmatnya. Yang ketiga, manusia jangan kedekut. Manusia jangan tamak. Manusia akan ditunjukkan dengan segala perbuatan yang dibuat semasa di hari akhirat nanti. Wallahu a'lam, sampai situ mudah-mudahan boleh dijadikan sebagai sumber manfaat dalam kehidupan kita. Jumpa lagi nanti insya-Allah.